A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Summa ma ba'. So adik-adik yang Ustaz kasihi yang SPM tahun ni dan juga ahli-ahli usrah lah yang lain, semoga dalam keadaan yang sihat lah dan sejahtera, dan juga sentiasa bertenaga dan juga sentiasa menjaga iman lah. Okay. So hari ini insyaAllah Ustaz nak kongsikan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Masalul jalisi salihi wassu kahamilil miski wa nafihil kir, fahamilil miski imma an yuhziyaka wa imma an tabta'i minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan wa nafihul kir imma an yukhriqa thiyabaka wa imma anta jidarihan khabisatan. Okay. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ni bermaksud, mafhumnya, perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti seorang penjual minyak wangi dan seorang tukang besi. Adapun penjual minyak wangi akan memberi kamu minyak wangi tersebut, atau kamu membeli daripadanya, atau kamu mendapat bau harum daripadanya. Sedangkan tukang besi pula akan membakar bajumu dan juga mendapatkan bau yang busuk. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Okay, adik-adik yang Ustaz kasihi, so kenapa Ustaz nak kongsikan hadis ni pada hari ni? Hadis ni ada kaitan dengan kita lah, iaitu kita ni sekarang ni sedang buat apa. So macam mana kita tahu, kita semua berada dalam usrah kan. Kita sedang ikut usrah. Dan juga kalau kita lihat hadis ni, dia menceritakan apa? Dia menceritakan mengenai perumpamaan. Dia menceritakan mengenai keadaan ataupun kiasan lah. Dia mengkiaskan orang yang menjual minyak wangi, orang yang berkawan dengan orang yang jual minyak wangi, dan orang yang berkawan dengan orang yang tukang besi. Okay. So kalau kita lihat, kalau kita kawan dengan orang jual minyak wangi ni, walaupun kita tak beli minyak wangi dia kan, tapi setidak-tidaknya kita akan dapat bau wangi lah daripada orang yang jual minyak wangi tu. Tapi kalau kita kawan dengan tukang besi pula, dia akan membakar baju kita. Maksudnya kalau kita kawan dengan tukang besi ni, walaupun kita tak buat kerja tukang besi tu, tapi dia akan juga terpecik lah bara-bara api besi tu kan. Dan juga akhirnya bau busuk besi tu pun dia akan melekat dekat badan kita. Okay. Jadi apa yang cuba Ustaz nak sampaikan pada pagi ni adalah, pertama persoalannya adalah kenapa kita join usrah. Maksudnya kenapa kita join usrah. Rata-rata Ustaz percayalah dia akan cakap dia join usrah ni sebab dia nak jadi baik lah, dia nak berubah kan. Dia kata apa, dia nak menjadi seorang yang soleh, dia nak menjadi seorang yang lebih dekat dengan Allah SWT lah. Alhamdulillah kalau betulnya niat macam tu, mudah-mudahan Allah SWT memudahkan jalan lah. Okay. Dan juga kalau kita fikir-fikir, kenapa boleh ke, ataupun kalau kita fikir-fikir apa perlunya kita join usrah kalau kita sekadar nak jadi baik ni kan. Maksudnya boleh je kalau kita nak jadi baik kalau kita tak join usrah. Okay. So kalau kita belajar daripada hadis ni, kita dapat lihat bahawa kita faham bahawa usrah ni dia adalah sebuah kelompok orang-orang yang soleh lah. Kita tak tahulah siapa yang soleh kan dalam usrah ni kan. Tapi akhirnya kita duduk dengan satu niat yang baik, niat yang ikhlas untuk mencari redha Allah SWT, maka terbentuklah satu suasana yang soleh lah, yang kita sebut sebagai bi'ah. Dalam bahasa Arab bi'ah solehah. Okay. Dan juga suasana yang baik ni dia adalah satu faktor yang terpenting lah, yang memberikan kesan kepada perubahan kita lah. Maksudnya sebenarnya dengan siapa kita berkawan pun akan menentukan siapa diri kita. Maksudnya kalau kita berkawan dengan budak-budak yang suka main bola, so dia tak mustahil lah dia akan jadikan kita ni orang yang suka main bola juga, walaupun kita tak pandai main bola. Kalau kita berkawan dengan budak-budak yang suka main basikal, mungkin hari ni kita tak ada basikal, tantai esok lusa dah mulalah kan, cari-cari basikal kan. Mula beli basikal murah, lama-lama beli basikal mahal kan. Okay, kalau kita kawan dengan budak-budak yang main game pula, hari ni kita mungkin
tak main game kan, kita tengok je dia main kan. Lama-lama kita try, akhirnya kita pun dah terjebak macam dia juga. Jadi macam tu jugalah, bila mana kita ikut usrah ni sebenarnya ia adalah salah satu jambatan lah, ataupun satu jalan untuk kita menuju kepada kebaikan, ataupun jalan untuk mengubah kita lah menjadi individu yang lebih baik, sebab kita berada dalam suasana yang baik lah kan, suasana yang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, suasana yang mengingatkan balik tujuan hidup kita kat dunia ni kan. Dan juga suasana di mana akhirnya kita ni tidak berseorangan untuk menjadi baik lah. Ada setengah orang dia nak jadi baik, dia asingkan diri kan, dia asingkan diri dia dari masyarakat. Dia rasa bahawa masyarakat ni adalah punca dia sesat, ataupun punca dia lupa pada akhirat kan. Jadi dia asingkan diri, dia ikut cara dia sendirilah. Dan selalunya orang yang seorang-seorang ni dia takkan lama lah. Bila dia dah penat, bila dia dah bosan, akhirnya dia kembali semula lah kepada cara dia yang lama lah. Tapi berbanding beza dengan orang yang ada kawan dengan orang yang baik-baik ni kan, mungkin hari ni dia akan ingatkan orang lain kan, tapi besok lusa mungkin orang lain pula yang akan ingatkan dia. Itu untung dia orang yang berada dalam kelompok yang baik lah. Macam dalam orang yang ada dalam usrah ni lah, dia berada dalam kelompok yang baik lah. Dan mungkin kawan dia tak cakap apa pun, tapi sebab dia berkawan dengan orang ikut usrah, akhirnya dia ada kesedaran dalam diri dia bahawa kesedaran untuk dia beramal lah. Sebab dia berkawan dengan orang yang beramal soleh, maka secara tak langsung dia memberi kesan juga pada diri dia sendiri untuk beramal soleh. Macam itulah. Sebab tu kita kena berkawan dengan orang yang soleh. Akhirnya kat mana nak cari orang-orang yang soleh ni? Antaranya dekat usrah ni lah, kita nak bertemu dengan orang-orang yang soleh. Dan mudah-mudahan kita mendapat berkat daripada kesolehan beliau lah. Begitulah umpamanya usrah ni. Seumpama kita ni berkawan dengan orang-orang yang menjual minyak wangi. Okay? Kalau kita tak dapat beli minyak wangi dia, kurang-kurangnya kita dapat bau wangi dia. Okay? Kalau kita tak dapat jadi baik macam dia, sekurang-kurangnya kita dapat kebaikan yang dia lakukan tu lah kepada kita. Wallahualam bisawab. Mudah-mudahan apa yang Ustaz kongsikan ni dapat memberikan manfaat lah sedikit sebanyak. Dan nanti boleh bagi feedback balik lah, dan pandangan tentang apa yang antum faham daripada apa yang Ustaz sampaikan ni. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.